kemenangan kali keempat untuk Johor Darul Ta'zim. Menewaskan Terengganu 3-1. Itu adalah keputusan yang sama ketika mereka menewaskan Terengganu dalam saingan Piala FA. Dengan Bergson yang turut mencipta jaringan dalam perlawanan tersebut, dan malam ini yang merekodkan satu gol menerusi sepakan penalti seawal minit ke-6. Jadi Nazaruddin Yusof melihat kepada apa yang berlaku sebentar tadi, seakan-akan tidak puas pula untuk kita melihat satu perlawanan yang cukup berintensiti tinggi membabitkan kedua pasukan. Ya, saya setuju dengan Azwar, dan sebenarnya saya ingin bercakap tentang pasukan Terengganu, kerana rasanya hari ini nampak ada kelainan mereka beraksi, dan mereka tidak perlu rasa kecewa terlalu besar kerana mereka telah memberi yang terbaik untuk menyaingi kehebatan ataupun pasukan JDT. Dan ya, untuk pasukan JDT pula kita tahu sebuah pasukan yang berkualiti, matang dan kerap kali bermain dalam perlawanan besar sebegini. Jadi rasanya dengan kemenangan 3-1, saya rasa adil lah untuk pasukan JDT maupun pasukan Terengganu, walaupun pasukan Terengganu kalah pada malam ini. Jadi piran jabatan kepada pengadil-pengadil ataupun pegawai pelana yang bertugas as Lokeswaran, yang merupakan bukanlah pengadil FIFA yang melakukan penampilannya dalam saingan Liga pada musim ini, namun beliau antara yang terbaik yang bertugas atau ditugaskan dalam saingan pada musim ini, bukan saja dalam saingan piala ataupun saingan domestik yang lain. Ada 18 perlawanan sebelum ini. Jadi keberangkatan Tengku Mahkota yang turut mencemara duli untuk bersama-sama meraihkan kejuaraan sama anak buahnya, kerana sejarah baru tercipta untuk Johor Darul Ta'zim. Ya, kita tak boleh menyangkal ataupun menafikan apa yang dilakukan oleh Tengku Mahkota Johor untuk pasukan JDT. Dan saya rasa 2 tahun terakhir ni mereka betul-betul peak dan bermain dengan situasi ingin memenangi setiap perlawanan, dan terbukti 2 tahun yang terakhir ni mereka telah memenangi kesemua piala yang dipertandingkan dalam Liga Malaysia. Jadi salut untuk Tengku Mahkota Johor kerana apa yang dilakukan oleh beliau untuk pasukan JDT maupun untuk Liga Malaysia ataupun untuk skor kebangsaan. Jadi Terengganu selaku naib juara, satu lagi kekecewaan untuk mereka selepas kekalahan 1-3 pada perlawanan sebentar tadi. Habib Harun yang mengetuai barisan pemain, turut kelihatan Presiden Malaysia Football League Dr. Abdul Ghani Hassan yang menyampaikan pingat kepada pemain-pemain Terengganu. Tahniah juga diucapkan kepada Terengganu dengan penampilan yang dipamerkan oleh mereka. Cukup agak bergelut pada awal musim dalam saingan Liga sebelum mereka mempamerkan kraf yang lebih menarik di pertengahan musim, terutamanya dalam saingan piala. Betul, saya setuju Zuar, dan kita boleh nampak di dalam kempen Piala Malaysia yang selalunya dipertandingkan di Malaysia di akhir-akhir musim, pasukan Terengganu berjaya mendapat momentum yang cukup baik. Even dalam AFC Cup juga mereka bermain dengan begitu baik juga. Dan saya rasa untuk tahun ini rasanya pasukan Terengganu berjaya mungkin
mencapai piawai apa yang diinginkan oleh presiden ataupun penyokong ataupun jurulatih itu sendiri, dan mungkin tahun depan mereka akan menambah baik pasukan mereka untuk memberi saingan yang lebih kuat untuk pasukan-pasukan yang lebih besar, lebih kuat, lebih berkualiti di dalam Liga Malaysia. Kelihatan adalah yang amat berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, duduk bersama-sama untuk menyerahkan pingat tempat kedua untuk Terengganu. Kekecewaan yang jelas dirasakan oleh mereka. Sudah mempamerkan atau memberikan segalanya untuk memberikan saingan. Namun harus diingat, mereka datang ke perlawanan ini pada awalnya dengan lampakan pemain-pemain yang mengalami kecederaan. Namun pada penghujungnya baru disahkan untuk pemain-pemain yang dapat untuk bersama-sama di perlawanan akhir ini. Tapi kalau kita bercerita pasukan Terengganu, Azwar, tahun ini mereka berjaya melahirkan, saya rasa lebih ramai lah pemain-pemain muda yang boleh diserapkan untuk bermain dalam pasukan utama. Tempoh hari mereka memenangi Piala MFL di bawah bimbingan Hairin Umar. Jadi rasanya ramai pemain Terengganu tahun ini yang mereka berjaya lahirkan untuk akan datang menjadi pemain yang terbaik. Arif Aiman, pemain terbaik perlawanan. Sekali lagi beliau dengan anugerah terbaru, anugerah individu untuk terus melengkapkan trofi ataupun kabinet di rumahnya selaku pemain terbaik perlawanan. 1 gol dan gerakan untuk jaringan ketiganya itu adalah antara gerakan kegemarannya. Sebelum kita melihat beliau menyudahkan peluang untuk menyempurnakan sepakan penalti. Ini adalah momennya. Walaupun boleh kita katakan apabila sepakan penalti ini adalah tugas yang lebih berat kepada seorang penjaga gol. Namun Arif Aiman, walaupun berada dalam situasi yang cukup dengan tekanan di penghujung permainan, berjaya untuk menyudahkan sepakan penalti tersebut. Ya, dia membina graf permainan daripada awal hingga ke minit-minit akhir sehingga dapat menjadikan gol melalui sepakan penalti. Saya rasa Arif Aiman bijak untuk menahan momentum untuk tidak tersasar jauh, dan dia bijak mengawal setiap minit dan juga setiap separuh masa pertama dan masa kedua. Dia bermain dengan cukup baik dan membina momentum yang baik, graf yang baik, dan sehingga minit-minit akhir dia menjadikan gol, dan saya rasa dia memang layaklah untuk mendapat man of the match. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim yang sekali lagi dengan koleksi terbaru mereka untuk kejuaraan pada musim ini, dengan dimulakan di perlawanan pertama dengan kemenangan dalam perlawanan Sumbangsih atau Piala Sultan Haji Ahmad Shah, juga turut menewaskan Terengganu 2-0, dan rentetan itu diteruskan dengan kemenangan di saingan Piala FA, dan dilengkapkan pula dengan kejuaraan ke-10 dalam saingan Liga Super. Satu pencapaian yang gagal untuk ditandingi oleh mana-mana pasukan atau pasukan yang lain pada dominasi yang berterusan sedang ditunjukkan oleh Johor Darul Ta'zim. Ya, apa yang ingin kita katakan tentang pasukan JDT setelah hampir berakhirnya musim tahun ini, dan sekali lagi dengan memenangi Piala Malaysia pada malam ini, saya sebenarnya berharap ada pasukan lain yang boleh memberi saingan yang cukup ataupun lebih besar untuk pasukan JDT. Bukan saja satu pasukan, tapi mungkin ada 2-3 pasukan yang boleh memberi tentangan sedikit untuk pasukan JDT untuk musim-musim yang akan datang. Diogo yang juga antara yang turut kelihatan tiada dalam serangan pemain, juga dengan Adam yang
beraksi dalam saingan Piala MFL pada musim ini. Hebatnya. Dan yang lebih menarik untuk kita perkatakan, 4 kejuaraan untuk Johor Darul Ta'zim dalam saingan Piala Malaysia, dan keempat-empatnya dalam ataupun di bawah jurulatih yang berbeza. Ulysses Morais pada 2017, Benjamin Mora pada 2019, dan Hector Pitoglio pada musim 2022. Syahri Ahmad, selapan yang hampir memakan diri dan pasukannya bila kekasaran yang mengadakan sepakan penalti, dan kini penyerahan piala yang diberikan oleh Presiden Malaysia Football League untuk akan dibawa oleh Syahri Ahmad kepada rakan-rakan ataupun rakan seangkatannya untuk satu lagi kejuaraan bagi Johor Darul Ta'zim. Kejuaraan buat kali keempat dalam saingan Piala Malaysia. Kemanisan yang terus dirasakan oleh barisan pemain untuk dominasi yang diteruskan oleh para pemain. Pada awal musim, kejuaraan dalam saingan Piala Sultan Haji Ahmad Shah diteruskan dengan kejuaraan Piala FA dan juga saingan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut, dan malam ini mereka meraihkan kejayaan Piala Malaysia buat kali kedua berturut-turut, dan ini merupakan kali keempat. Bergson dan Silva yang turut merekodkan jaringan sebentar tadi, antara yang menjadi tonggak dan penyumbang kepada mereka sedikit sebanyak merawat kedukaan mereka dalam saingan AFC Champions League. Ya, saya rasa ini menjadi pemangkin kepada pasukan JDT untuk beraksi perlawanan yang ada lagi dalam AFC Champions League. Jadi, ya, saya rasa ini satu tonik yang baik untuk mereka untuk meneruskan. Ya, mungkin ada sedikit peluang untuk mereka layak ke pusingan seterusnya. Kejuaraan yang akan diteruskan bersama-sama peminat setia mereka yang menghadiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Dikabarkan 80,550 orang yang hadir ke perlawanan malam ini. Rizal Malias antara orang lama yang masih lagi bersama pasukan walaupun tidak beraksi dalam perlawanan ini. Dan juga Leandro Velasquez yang mengalami kecederaan, antara tonggak utama Johor Darul Ta'zim. Ya, saya rasa asas awalnya penubuhan JDT ini ada, kita boleh nampak ada Farizal Marlias, ada Aidil, ada Syafiq Rahim, even Safi pun sebelum ni ada, walaupun Safi sudah berhenti bermain bola sepak. Jadi rasanya pemain-pemain ini yang saya rasa banyak merasai piala yang dimenangi oleh pasukan JDT. Saya rasa mereka dah bolehlah dipanggil sebagai legend, kerana walaupun mereka belum berhenti, tetapi saya rasa sudah banyak piala yang mereka menangi untuk dalam Liga Malaysia bersama pasukan JDT. Ismail Idris Sultan Ibrahim terus semaduli untuk bersama-sama dengan penyokong menghargai ataupun kehadiran penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil, kerana segala-galanya apa yang dicurahkan untuk pasukan adalah untuk individu-individu ini yang berada di stadium ini, kerana ini adalah balasannya ataupun penghargaannya, iaitu kemenangan, piala yang didakap dan dominasi yang akan berterusan. Jadi kejuaraan yang sudah pun kita ketahui, Johor Darul Ta'zim dengan kemenangan kali kedua berturut-turut. Tahniah diucapkan kepada Johor Darul Ta'zim dan tahniah juga diucapkan kepada Terengganu kerana menampilkan perlawanan yang cukup berkualiti untuk hidangan bola sepak kita pada malam ini.
tahniah Johor Darul Takzim atas kejayaan memenangi Piala Malaysia edisi ke-97. Dan 97 tahun, 97 edisi final Piala Malaysia pernah kita saksikan, dan banyak era berbeza yang pernah kita saksikan. Tapi apa yang sedang kita tonton pada ketika ini adalah era dominasi Johor Darul Takzim. 2022 mereka menewaskan Selangor, 2023 mereka mempertahankan gelaran juara Piala Malaysia dengan kemenangan 3-1 ke atas pasukan Terengganu. Kejayaan yang luar biasa. Kita masih lagi di sini bersama dengan Safis Ali, Zainal, Datuk Zainal Abidin dan juga Razman. Secara jujurnya kita dah seolah-olah hilang perkataan baru yang mahu dicari untuk nak describe dominasi dah guna, revolusi dah guna, kejayaan luar biasa dah. Saya tak tahu perkataan apa lagi yang boleh kita gunakan untuk menyifatkan dominasi menyeluruh daripada Johor Darul Takzim. Ya, saya rasa 10 tahun mungkin tak cukup untuk JDT. So selepas ini kita akan 11 tahun mungkin 12 tahun. So memang apa yang kita cakap tu tak ada perkataan yang kita boleh menggambarkan kejayaan demi kejayaan yang JDT telah pamerkan. Tapi bagi saya hanya seorang sahaja yang mampu melakukan ini, iaitu TNJ. Tanpa beliau, tanpa vision, tanpa mission yang beliau ada, semuanya tak akan terjadi. Kalau contoh 11 tahun lepas apabila revolusi JDT baru bermula, kalau ketika itu kita memberitahu penyokong Johor Darul Takzim bahawa 11 tahun daripada sekarang anda akan berada dalam situasi di mana anda memenangi treble 2 kali, mereka tak akan percaya. Tapi realitinya 2022 dan 2023 JDT sapu habis semua piala yang ada. Bagi saya memang mereka memang kita nampak lihat apa kerja, apa usaha keluarga JDT, dan inilah hasilnya. Bagi saya mereka telah apa orang nak kata ke apa ke, mereka telah membuat satu bentuk, satu badan bola sepak yang begitu tinggi di dalam Johor, dan di sini inilah hasilnya apabila mereka bertandang. Saya dah cakap JDT sentiasa lapar. Jadi yang sekarang kita stop, full stop pasal JDT. Kita sekarang nak lihat pasukan mana yang akan mendekati. Kita perlukan lagi pasukan-pasukan yang mendekati JDT. Sebenarnya itu yang saya nak tanyakan juga pada Razman. Apa seterusnya untuk JDT? Kerana dominasi domestik ini telah pun mencapai satu tahap yang jauh di luar jangkaan semua peminat bola sepak Malaysia. Apa seterusnya untuk projek JDT ini? Ya, kerana konsistensi yang ditunjukkan oleh pasukan JDT tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pasukan. Dan bagi saya, apa yang dilakukan oleh JDT 2 tahun ini ialah akibat daripada kekalahan mengejut mereka kepada pasukan Kuala Lumpur, menyebabkan perlawanan-perlawanan seterusnya adalah sangat serius untuk mereka. Mereka tidak mahu lagi apa yang berlaku pada tahun 2021 berulang. Jadi mereka menunjukkan satu konsistensi yang baik dengan satu pasukan yang mantap, dan saya fikir agak susah untuk pasukan lain menewaskan JDT selepas ini, selepas apa yang berlaku pada tahun 2021. Sebenarnya itu adalah perspektif yang sangat penting. Selepas mereka tewas 2021, semua piala domestik 2 tahun berturut-turut, itu adalah jawapan daripada JDT. So sekarang ni kita nak beralih fokus sedikit daripada pasukan JDT. Kita nak bersama membicarakan tentang pasukan Terengganu bersama 2 individu yang beraksi di atas padang sebentar tadi, iaitu Sony Nor dan juga Safwan Mazlan. Tahniah, congratulations. Mungkin kita boleh mula dengan Sony dulu. Sony, congratulations. I know it was a really difficult game. It was not easy, but you guys really battled it out on the pitch. You guys gave 110% on the pitch, but it just did not happen for you guys today.